Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tammim bil khair subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini dapat kita berjumpa bersua di alam maya, dan bersyukur juga kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memanjangkan umur kita sehingga kita diperkenankan untuk menghadapi ataupun bersama dengan bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh rahmah, seperti mana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Yang bermaksud, apabila datang sahaja bulan Ramadan, nescaya Allah akan buka pintu-pintu syurga seluas-luasnya, dan juga Allah tutup pintu-pintu neraka dan syaitan-syaitan diikat. Alhamdulillah, kita telah diberi taufik dan hidayahnya sehingga dapat kita berjumpa bulan Ramadan dan kita berada di bulan yang penuh barakah ini. Dan kita pun telah maklumi bahawasanya bulan Ramadan bulan yang penuh barakah, penuh rahmat, seperti mana yang disebutkan dalam hadis tadi, yang mana Allah buka pintu syurga seluas-luasnya, tutup pintu neraka serapat-rapatnya. Maka di sini mempunyai satu isyarah daripada Allah SWT bagaimana bulan Ramadan Allah membuka ruang keampunan yang begitu luas kepada hamba-hambanya. Banyak amalan-amalan yang mana ianya dapat menghapuskan dosa. Sebagai contoh, dengan kita berpuasa, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kama qala, barang siapa yang puasa pada siang Ramadan, maka Allah akan hapuskan segala dosa-dosanya yang lalu. Jadi banyak amalan-amalan yang mana Allah membuka pintu-pintu syurga, bermakna Allah membuka pintu-pintu keampunan. Banyak amalan-amalan yang ringan, yang mudah diampunkan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga pada bulan Ramadan ini, sebagai isyarah kepada bukanya pintu-pintu syurga, Allah melipat gandakan pahala kita. Amalan yang kita lakukan dilipat gandakan pahalanya daripada bulan-bulan biasa, dan secara khusus pada malam Lailatul Qadar. Seperti mana firman-Nya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Artinya malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Subhanallah. Jadi pada malam tersebut ganjaran amalan kita berlipat-lipat ganda sampai 1000 bulan, yang menyamai 83 tahun lebih kurang. Jadi bila kita beramal pada malam tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala kita seolah-olah kita beramal 83 tahun. Subhanallah. Ini satu kurniaan yang sungguh luar biasa, suatu offer yang luar biasa daripada Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya pada bulan tersebut. Ditambah lagi sabdanya yang terakhir, wasuffidatis syayatin. Setelah Allah memberi peluang keampunan, setelah Allah membuka ruang-ruang pahala yang berlipat-lipat kali ganda, Allah beri peluang yang lebih penting, iaitu Allah mengikat syaitan-syaitan. Iblis-iblis diikat oleh Allah sehingga subhanallah kita merasa ringan untuk melaksanakan ketaatan kepadanya, merasa ringan untuk melaksanakan ibadah-ibadah, sama ada yang fardu ataupun yang sunat. Kita merasa ringan untuk
membantu fakir miskin, merasa ringan untuk berinfak. Subhanallah. Jadi ganjarannya besar, dilipat gandakan, keampunan dikurniakan, kemudian syaitan-syaitan diikat. Betapa luasnya rahmat Allah kepada hamba-hambanya pada bulan ini, sehingga syaitan-syaitan diikat supaya kita merasa ringan, merasa tidak berat untuk melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma tahun ini keadaan kita agak berbeza. Satu amalan yang tak dapat kita laksanakan pada tahun ini. Apa dia? Kita tak dapat nak beriktikaf di masjid. Kita tak dapat nak sembahyang tarawih di masjid, tak dapat nak sembahyang maghrib di masjid, tak dapat nak berbuka di masjid. Tapi kita bertukar pula beriktikaf di rumah Allah, di rumah sendiri, di rumah masing-masing. Insya-Allah perubahan yang berlaku ini kita yakin pasti ada hikmahnya yang ingin Allah berikan kepada kita. Maka di antara hikmah-hikmah yang mungkin saya dapat lihat berdasarkan pengamatan dan juga mungkin ramai asal kita mengatakannya sebagai meyakinkan kita hendaklah berbaik sangka dengan Allah, pasti apa yang terjadi ini ada hikmah di sebaliknya. Di antaranya kita lihat yang paling ketara, walaupun tak dapat pergi masjid, tak dapat beriktikaf di masjid, tetapi kita dapat berkumpul bersama keluarga kita. Subhanallah, bukan senang di zaman ini kita nak berkumpul dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita. Masing-masing ada komitmen. Kita pun kadang-kadang ada komitmen kita yang tersendiri, sibuk dengan kerja yang tak ada habis-habisnya. Anak kita pun sibuk dengan isu, dengan assignmentnya lah, sibuk dengan dia punya program co-curriculumnya lah, sibuk dengan dia punya tuitionnya lah dan sebagainya. Tapi alhamdulillah bila berlakunya coronavirus ni, subhanallah, semua dapat berkumpul di rumah dan semua dapat buka sama-sama. Kalau tidak, mungkin ada yang tak buka sama. Dan subhanallah, semua dapat sahur bersama. Subhanallah, ini satu rahmat, satu nikmat yang tak terhingga yang Allah anugerahkan. Maka dengan berkumpulnya keluarga, pasti kita merasa gembira, ceria yang mungkin tidak kita alami sebelum ini. Kerana sudah pasti semua anak-anak kita dan keluarga kita dapat berkumpul untuk makan bersama, sahur dan buka. Maka ini masya-Allah sungguh luar biasa. Dan juga bukan itu saja, kita dapat sembahyang 5 waktu bersama kerana semua tak boleh keluar. Jadi kita dapat sembahyang subuh berjamaah dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita, walaupun tak dapat pergi masjid. InsyaAllah kita mendapat ganjaran seperti mana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla al-isya jama'atan fa ka'annama shalla nisfal lail, wa man shalla subuh jama'atan fa ka'annama shalla laila kullah. Barang siapa yang sembahyang isya berjamaah, seolah-olah dia beribadah separuh malam. Dan barang siapa yang sembahyang subuh berjamaah, seolah-olah sembahyang satu malam penuh. Subhanallah. Jadi bayangkan anak-anak kita, keluarga kita dapat sembahyang subuh, isyak bersama, malahan maghrib, zuhur, asar dapat bersama, dapat berdoa bersama. Dan subhanallah, kita semua mempunyai banyak masa lapang. Maka dengan sendirinya bila banyak masa lapang, bukan saja kita dapat sembahyang maghrib isyak 5 waktu, kita dapat sembahyang tarawih bersama, dan juga kita dapat subhanallah dapat sembahyang sunah-sunah yang lain. Masa-masa lain mungkin sibuk dengan komitmen, dengan tugas-tugas, tapi oleh kerana semua dalam rumah, maka kita dapat atur waktu kita mengikut waktu yang kita nak. Kita dapat sembahyang sunat isyraq, dapat sembahyang sunat duha, dapat sembahyang sunat witir, dan juga kita dapat sembahyang sunat awabin, dapat sembahyang sunat tasbih. Masya-Allah, begitu luas peluang-peluang yang Allah berikan kepada kita untuk kita mengisi masa yang kosong ini di rumah untuk memperbanyakkan ibadah-ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada masa yang sama kita dapat tadarus membaca Quran bersama-sama dengan anak-anak kita, dan juga keluarga kita. Dan juga kita dapat berbincang, berdiskusi, dapat mengenali mereka dengan lebih dekat. Subhanallah. Dan jangan lupa, di bulan yang penuh barakah ini, kita juga seharusnya memikirkan bagaimana kita dapat berinfak, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat pemurah. Apabila masuk bulan puasa, maka Rasulullah lebih pemurah lagi. Jadi alhamdulillah, kita ini sekarang ini berada di bulan Ramadan yang penuh barakah. Di samping kita melaksanakan ibadah-ibadah kita dengan Allah,
seperti sembahyang, puasa dan sebagainya, kita dapat mengukuhkan silaturahim antara kita dengan anak kita. Maka dalam masa yang sama jangan lupa kita memperbanyakkan sedekah, membanyakkan infak, dan secara khusus kepada Masjid Yusof Ishaq, yang mana masjid-masjid yang ada di seluruh Singapura, yang secara khusus Masjid Yusof Ishaq, mereka mempunyai cost expenses yang masih berterusan, walaupun tidak ada jamaah, kerana mereka mempunyai staff full time, maka mereka memerlukan dana-dana untuk membantu mereka memenuhi keperluan-keperluan tersebut. Maka inilah peluang masanya untuk kita memperbanyakkan infak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya merancangkan lagi aktiviti masjid walaupun dalam keadaan corona ini. Mudah-mudahan Allah memberkati rezeki kita. Dan juga kita jangan lepaskan peluang untuk berinfak kepada badan-badan ataupun negara-negara yang memerlukan bantuan. Kita di Singapura, alhamdulillah, walaupun kita terkurung ataupun dikurung dalam rumah, namun alhamdulillah ada jugalah bantuan-bantuan daripada kerajaan Singapura. Berbeza dengan negara-negara luar seperti Indonesia dan negara-negara miskin, yang mana mereka ini tidak ada bantuan daripada kerajaan. Jadi keadaan seperti ini menambahkan kefakiran mereka, menambahkan kesusahan mereka. Jadi tidak mustahil saya rasa ada yang sampai ke tahap kebunuh dan sebagainya. Maka bila ada ruang-ruang untuk kita berinfak, maka jangan lepaskan peluang untuk berinfak kepada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi subhanallah, saya nak teringat satu kisah yang mungkin saya nak share pada hari ini. Mudah-mudahan ianya memotivasi kita untuk memperbanyakkan infak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dikisahkan berlaku salah seorang ulama daripada Syria. Ulama ini telah bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah berjumpa dengan ulama ini dan berkata, "Wahai fulan, kau jumpa si fulan. Kau ziarahi si fulan kerana si fulan ni adalah ahli syurga." Malam tersebut dia mimpi kejumpa si fulan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi tersebut menyebut namanya Fulan bin Fulan bin Fulan daripada kabilah Fulan, tinggal di Jeddah, di kawasan pendalaman, di daerah sekian. Nabi sebut namanya, keluarganya, kabilahnya, tempat tinggalnya. Kemudian ulama ni pun terkilan, siapa dia ni? Daripada Syria, mimpi orang kat Jeddah. Kemudian hari yang kedua mimpi yang sama. Hari yang ketiga pun mimpi yang sama. Subhanallah. Jadi kata ulama ni, tidak boleh jadi. Mesti saya ziarah ke Mekah, untuk ke Saudi untuk berjumpa dengan orang ni, kerana telah mendapat arahan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berjumpa dengan si fulan kerana beliau adalah ahli syurga. Maka ulama ni pun pergilah ke Jeddah. Maka dia pun mencari orang tersebut seperti mana yang telah dikhabarkan oleh Rasulullah. Dia pergi ke tempat alamat yang diberikan, dia pergi ke masjid yang berdekatan. Kemudian dia bertanya dengan jamaah masjid, "Kenal tak si fulan bin si fulan bin si fulan, alamatnya sekian. Kata jemaah masjid, "Orang yang kau cari ini orang tak elok, orang yang tidak baik. Dia jarang ke masjid, susah nak nampak dia kat masjid. Buat apa nak ziarah dia, buang masa je." Kata lelaki ni, "Tidak boleh, aku mesti ziarah dia. Ada hal penting saya nak bincang dengan dia." Akhirnya jamaah masjid pun tunjukkan rumahnya. Maka dia pun ketuk rumahnya, memberi salam, dan lelaki yang disebut namanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam buka pintu. Kata lelaki ni, "Kau ni siapa? Kau nak apa cari aku?" Maka kata ulama ni, "Sebenarnya aku nak khabarkan berita gembira kepada engkau." Apa dia?
Dia berkata, aku bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 3 hari. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam menghabarkan kepada saya bahawasanya si fulan bin si fulan, adakah itu engkau? Iaitu saya. Rasulullah telah menghabarkan sesungguhnya engkau ni di kalangan ahli syurga. Subhanallah. Lelaki ni bila dengar saja berita tersebut, dia terus tersungkur, menangis, meratap. Subhanallah. Kemudian setelah tu dia bangun, dia kata, ya fulan, aku ni tak layak untuk menjadi ahli syurga. Kau pun mungkin dengar cerita pasal aku, yang aku ni jarang ke masjid. Walaupun aku tinggal Jeddah, aku belum pernah buat umrah. Walaupun aku tinggal Jeddah, dekat, mudah nak buat umrah, ternyata aku belum pernah buat umrah. Masjid depan rumah pun jarang aku pergi. Maka aku tak layak untuk sebagaimana yang dikhabarkan oleh Rasulullah. Tapi subhanallah, dia menangis, berasa syahdu lah dengan apa khabar tersebut. Maka kesimpulannya, si ulama ni pun bertanya kepada lelaki ni, wahai fulan bin fulan, sebenarnya apakah amalan kau ni? Apakah amalan kau? Sehingga aku mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 kali mengatakan kau ahli syurga. Dia kata, subhanallah, aku tidak adalah amalan-amalan yang hebat. Aku cuma, amalan aku biasa-biasa saja. Aku pun jarang pergi masjid dan sebagainya. Tapi aku rasa mungkin satu amalan aku yang mungkin Allah SWT meridai aku dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Dia kata, subhanallah, kebetulan jiran aku seorang wanita, suaminya meninggal. Dan dia mempunyai anak yang agak ramai. Jadi oleh kerana aku kesian kat dia, aku simpati dekat dia, maka setiap bulan bila aku dapat gaji, aku berikan sebahagian untuk anak-anakku, keluarga aku, dan sebahagiannya aku bantu dia. Itulah yang aku lakukan setiap bulan. Aku peruntukkan jumlah tertentu, hampir separuh lah jumlah tersebut, aku berikan kepada jiran aku ni, janda ni yang mempunyai anak ramai kerana suaminya meninggal. Dan dia tidak ada apa-apa, tidak ada pendapatan untuk menampung kos kehidupannya. Maka itulah yang aku lakukan. Itu saja yang aku lakukan. Not more than that. Subhanallah, tak sangka ialah mungkin Allah Subhanahu Wa Taala, Allah melihat hati hamba ni mempunyai sifat simpati, sifat belas kasihan, sifat rahmat, sehingga dia menolong orang lain. Dan kadang-kala yang sedihnya, kadang-kala kita rajin ibadat, rajin solat, rajin melaksanakan ketaatan pada Allah, tapi kita tidak ada sifat simpati. Kita hanya mementingkan diri sendiri. Maka subhanallah, bagaimana Allah melihat sifat rahmat yang ada pada si hamba tadi, sehingga walaupun dia tak selalu pergi masjid, tapi oleh kerana sifatnya, belas kasihannya yang begitu luar biasa, sehingga dia peruntukkan setiap bulan membantu jirannya, janda yang susah dengan anak yang ramai kerana Allah semata-mata. Maka Allah telah menghargai amalan ni. Kemudian setelah tu si ulama ni pun mengajak si lelaki ni, yuk mari sama-sama aku kita pergi umrah. Maka lelaki ni pun sama-sama lah pergi umrah buat pertama kali, walaupun dia penduduk Jeddah. Subhanallah. Sampai di di Mekah, masuk saja di Masjidil Haram, dia melihat Kaabah, dia menangis seperti budak kecil, melalak dia. Kemudian mereka dirikan sembahyang. Ketika sembahyang sujud yang akhir, ternyata lelaki ini tak bangun-bangun, dan akhirnya beliau meninggal ketika sujud. Subhanallah, sungguh luar biasa cerita ini. Mudah-mudahan ianya menjadi satu iktibar kepada kita betapa Allah memandang mulia kepada orang yang suka berinfak, kepada orang yang suka membantu, menolong orang-orang yang memerlukan ataupun berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan keimanan oleh Allah, diberi taufik dan hidayahnya untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah masanya lah, inilah peluangnya untuk kita berinfak. Dan kalau boleh pada bulan yang penuh barakah ini, jangan sampai lalu satu hari tanpa kita berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah, saya rasa pada hari ini sekian saja insya-Allah. Dan untuk
perbincangan yang kita bincangkan pada 2 minggu lepas, insya-Allah akan saya sambung pada pertemuan berikutnya insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.